macam tu lah. Okey, abang dah makan madu. Apa masalah sebelum dan selepas, apa yang abang perasan selepas abang makan madu ni? Masalah sebelum abang makan madu, apa masalah? Dan selepas makan madu ni, apa yang abang perasan? Makan madu ni. Kalau tak ada nak beritahu je. Tak ada nak sebab beritahu. kita sebelum ni tak check. Tak check. Sebab saya makannya Makan sekadar sebab persiapan nak kahwin. macam tu lah. Tapi makan seorang. Seorang-seorang. Tak share dengan Nabi. Tak apa, tak ada masalah. Sebelum ni tak boleh jumpa lah. Oh. Saya tak boleh jumpa lah. Kami pun kenal pun jawab je lah. Oh, tak nak jumpa. Kak duduk Perak kat mana? Bagasserai. Oh, berapa lama kawan? Kami sebenarnya kami kenal dalam Baitul Muslim. Cari jodoh. Oh. Itu kenal. Dah. Umur muda lagi. Saya tak. Ha? Saya masa dah 34. Tapi nampak sama ya. Ni angka je Kak Kanyang Sadi. Ni angka je. Perasaan sama je kan? Perasaan sama, kehendak sama. Tu angka je. Okey. Oh, ada tempat nak cari jodoh. Apa Baitul Muslim? Oh, nama tu mak dia buat macam mana tu? Kami kenal pun dalam Tak, dia macam dia kena buat bayaran lah. Kita nak masuk situ, nak menunjukkan orang yang masuk situ dia bersungguh lah. Bersungguh untuk tapi nak. ada juga orang yang main-main. Jadi kita dah letakkan kita punya pilota apa, nama apa semua. Ikhlas betul lah. Tapi alhamdulillah lah, ramai kawan-kawan saya pun sebelum ni ada yang masuk. Oh ya Alhamdulillah, ya. Kak. Bayaran berapa? Dia ada package dia, berapa bulan ni kita nak masuk. Semua. Sampai kahwin lah. InsyaAllah lah sampai kalau kita Ada yang bertahun-tahun pun ada juga yang tak dapat. Oh ya, iyalah jodoh Jodoh kan. lah itu. Salah satu ikhtiar. Saya banyak juga yang datang sini yang tak kahwin. Lawyer ada, engineer ada, PhD ada. Tak kahwin, kesian lah. Comel-comel, cantik-cantik semua. Tapi tak ada jodoh. Mungkin dia tak tahu kot tempat apa nama tu? Baitul Muslim. Oh, bolehlah nanti saya short pada depa. Hak yang main-main tu urusan dia dengan Allah lah. Tapi matlamatnya wujudnya Baitul Muslim ni untuk bantu kan. Untuk bantu kawan-kawan yang bermasalah, tak pandai nak cari jodoh. Tak pandai nak kecil mata. Oh, alhamdulillah. Saya kenal pun belum pun COVID dah. Sebelum COVID. Bulan 2. Bulan 3 bulan 2. Saya terkenal Muslim ni pada saya bagi tahu kat family kita kopi terus. Di sana betul kami pun tunang lebih kurang 6 bulan. Ya. Minggu kami baru Isnin minggu lepas baru langsung barulah baru kahwin. Isnin. Baru seminggu lah, esok Ahad. Ini Ahad. Baru seminggu. Seminggu. Jadi saya juga bawa balik main sampai. Seminggu ni duduk rumah isteri. Masya Allah. No. Seronoknya kahwin. Dia tunai hajat. Apapun, inilah takdir. Apapun keadaan, apapun cara, apapun kaedah, inilah takdir. Takdirnya apa dia? Inilah jodoh. Kan? Baik, buruk, busuk, wangi. Inilah jodoh kita. Jadi kita sama-sama melengkapi lah. Sama-sama melengkapi. Yang cari dijahit, sama-sama jahit. Yang kurang sama-sama tambah pakat-pakat. No? Dunia ni sementara aja kita kahwin sebab ni sunnah para rasul. Kan? Okey. Jadi sekarang ni kita dah bincang habis dah bab tadi. Bila dah kahwin ni ada apa-apa masalah apa-apa dah? Dia rangsang lah. Bila nak macam semua tu macam tak semangat. Dia bila kita lemah. Kak jadi lemah ke abang jadi lemah? Dia lemah, dia pun lemah. Lemah juga. Dia rangsang tapi bila nak ni dia jadi macam lemah. Jadi setakat lah tak boleh lagi? Sebab saya ni memang sakit sebelum ni. Kak sakit macam mana? Kalau macam terlepas dekat Sarawak, saya punya kaki saya ni bengkak
Saya macam lupa pun tau. Oh. Lepas tu saya buat ustaz cakap macam ada benda lah, macam ni lah dia. Ya ke? Dia Macam ni macam nak kata baik sepenuhnya, dia macam dalam proses nak baik macam tu. Waktu tu kat 7 tahun lepas tu macam sebulan juga lah saya memang macam lumpuh, tak boleh buat apa-apa. Iya. Dia angkat. Allah kesiannya. Jadi benda tu berlaku. Sebab saya pergi hospital, saya kat KPJ Penang tu, 11 hari kat sana, doktor pun tak boleh nak diagnose saya sakit pun. Doktor bagi ubat ni, cuba dia tu. tak, dia berlaku masa sebelum 5 hari kan. Kemudian dia pergi Mesir, tak berlaku, dia balik pula, baru dia berlaku. Main ada lah, saya pun bawa lah dia pergi jumpa macam tradisional lah kan. Oyak penawak lah, tak macam tu kan. Macam tu lah, dia cakap pasal yang kata apa, dia ni macam ada keturunan macam menawak tu kan. Menanda dia untuk nenek. Tak tahulah orang tu kan. Saya pun dia cakap benda yang sama kan. Kalau saya cuma main rawat ni, tak apalah benda tu kita ikhtiar lah, macam doa, sembahyang apa semua kan. Kalau ni cuma saya main ikhtiar ni dari sudut kesihatan. Ni ustazah kan ni? Mengajak agama kan dah pergi Mesir. Kan bukan? Kan doktor, kan medik, bukan? Tak ustazah. Ustazah. Apa? Saya sebenarnya belajar ni. Tapi sem akhir lah. Ya kau okey. Okey. Allah sallallahu Muhammad mulai hari ini. Allah sallallahu Muhammad. Mulai hari ini saya hormati maklumat tadi. Maklumat yang kata pergi berubat, pergi tanya orang kata tu kan. Saya hormati. Tapi mulai hari ini kita kena faham satu benda. Yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat Allah. Percakapan orang yang bagi tahu tadi tu, percakapan dia kata saka sana saka sini, saka sana saka sini, kita perlu tutup mulut. Tak perlu dibincangkan. Sebab benda tu kita tak nampak. Benda dia je. Tak apa, spray soda je. Spray. So spray soda je. Standby ni. Standby. Jadi mengamuk pula. Biar pilah kat dia. Dia memang macam tu. Dia sakit. Dia sebab tadi kita nak bakar kotel dia. Sebab dia jin jahat. Dia nak main tokak bini ni. Tadi cuba sebutkan dia. Tu lah ustaz dah cakap dah. Hang kena keluar. Pasal hang main duk kacau rumah tangga depa. Tu dia mengamuk tu. Dia tak bagi kat rumah. Dia mak lelaki dia tu. Tadi sebab kita bincang dia suruh buat pagar rumah, suruh cuci rumah tu nak berbulan tu lagi dia muntah bos. Tak apa. Duk mengamuk sekan. Biar pi dia. Kata kena settle hak ni dulu. Hak tu kena ni spray soda je. Tu dia ada plastik. Salah kata nak tunggu. Tak apa, biar dia duduk situ. Biar duduk situ. Selesai ni mungkin panggil ke apa, kan nanti abang keluar tengok. Bagi tahu kata abang nak selesai ni dulu. Allah sallallahu Muhammad. Okey, kita cerita dia balik basic balik. Yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang bagi sakit kita Allah, yang bagi sihat kita Allah. Selain daripada Allah semua makhluk tak boleh bagi manfaat, makhluk tak boleh bagi mudarat. Tadi tahu, saya bukan baca apa pun tadi, saya baca hadis saja. Tapi berkatnya kalam Nabi, jin timbul. Itu lah. Tadi dah keluar dah. Tadi bila keluar di sini masuk balik. Biasalah macam tu. Jadi ulama-ulama yang tawaduk kata selesaikan masalah kamu dengan amalan agama. Betul tak kan? Selesaikan masalah kamu dengan amalan agama. Jadi apabila kak dengan abang pergi jumpa orang maklumat macam tu, dia telah menimbulkan satu beban di kepala otak kita. Jadi jangan fikir. Supaya syaitan tak masuk ambil peluang untuk bersangka buruk antara satu sama lain. Hakikat sebenarnya jin syaitan ni ada di mana-mana. Itu je. Kecuali kalau kita nampak tok nenek kita bagi jin makan ke syaitan makan ke, baru kita boleh akui yes, betul. Tok Wan saya duk bagi setiap tahun buat persembahan untuk jin makan. Tak apa. Kalau kita setakat dengar depa cakap macam tu
bagi saya tak boleh lagi. Nanti akan timbul satu gangguan dalam kehidupan, syak. Sebetulnya hakikatnya syaitan ni ada di mana-mana. Sebab tu kita nak berubat, jangan berubat dengan orang yang guna khadam. Sebab tu kalau kita nak berubat, jangan berubat dengan orang yang guna jin. Saya hormat semua, tapi kita sebenarnya orang yang ada jin kan, dia orang yang nampak jin bermakna dia ada jin. Jadi beringat. Orang yang nampak jin bermakna dalam badan dia ada jin. Jadi macam mana dia tahu kata ini Tok Wan hangnya ni Tok Nik kan? Jadi saya nasihatkan, sebab walaupun dia tu ustaz kan, orang panggil dia ustaz, tetapi dia merawat menggunakan khadam, dia bukan rawatan Islam. Dia bukan rawatan Islam sebab dia bawa makhluk kepada makhluk dan dia minta tolong kepada makhluk, bukan minta tolong kepada Allah. Tapi kalau tanya dia kata dia minta tolong dengan Allah lah, tapi dia guna perantaraan. Jadi akan timbul satu masalah besar. Okey, tak apa. Jadi walau macam mana pun, setan ada di mana-mana. Kena faham, setan ada di mana-mana dan sampai kiamat. Jadi dalam ni, apa yang patut kita buat, kita orang yang beriman, tingkatkan iman kita, tingkatkan amalan kita. Boleh nak? Clear satu perkara. Jadi walau macam mana pun, kita pakai doa supaya Kak dengan Abang akan selesai masalah. Sebenarnya bila pokok jin setan ada dalam badan kita, memang akan timbul masalah bab perhubungan. Selepas akad nikah, dia sampai sekarang tak boleh nak setubuh lagi. Rangsangan ada, tapi bila letak aja lemah, tak mau. Kak pun jadi hilang rasa. Itulah kesian. Tak apa, nanti insya-Allah dalam hari sodak tu saya doa siap dah untuk servis balik semua sistem, semua okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Ni kalam Nabi, hadis Nabi, bukan saya mengajar, saya tolong baca aja. Tolong baca aja. Sebab kalam Nabi dia ada nur dia. Kalam Nabi dia ada mukjizat dia. Walaupun baca bahasa Melayu, tidak baca Arab macam Murtaza, boleh baca Arab. Saya pun boleh baca, tak kisah kita betul. Kan? Main kelangkabut mata kelabu baca tak betul, malu kau orang. Jadi saya baca makna aja lah. Jadi kita tengok apa berlaku, dengan harapan kalau jin ada biar dia keluar, sebab jin tak suka dengar. Setan mentelah lagi tak suka dengar. Jangan kata jin, manusia pun, orang Islam pun tak suka dengar hadis. Kan? Tak suka dengar. Bila nak ceramah tu, tak ada baca hadis lagi, baru nak nasihat dah nak marah. Itu maknanya kalam-kalam mulia ada maksud untuk memberi nasihat, banyak orang tak suka dengar. Maknanya bila tak suka dengar, bermakna iman masalah. Iman bermasalah. Sebagai contoh, kita tengok TV kan. Tengok TV, bila azan je, kita tukar channel lain. Bila ada kuliah agama je, kita tukar channel lain. Kita tak suka dengar. Jadi insya-Allah kita harap kalau betul jin ada, biar dia timbul, biar dia keluar untuk kita bincang, untuk kita tanya dan kita suruh dia balik. Saya bagi 3 pilihan kalau ada jin. Maksudnya yang ada bongkek yang Kak sakit tadi tu, kalau betul lah ada jin, ada syaitan. Kalau syaitan dia tak ada pilihan lah, dia memang kena keluar. Kalau jin dia masih ada peluang lagi. Pertama, masuklah Islam dan tinggallah adik aku ni. Dia bahasa kasar sikit dia cakap macam ni, sebab kita cakap serabang 2 mata kan. Kena keluar, hang tinggal adik-adik aku ni. Jangan kacau hubungan mereka, jangan kacau rumah tangga mereka. Keluar, masuk Islam dan keluarlah, selesailah. Ataupun kalau hang tak mau masuk Islam, yang kedua, hang balik kepada orang yang hantar hang. Hang main daripada mana, hang baliklah. Kami pun tak mau tahu, tak ada masa. Kami nak tahu. Yang tahu hang, dia mesti tahu siapa tuan dia. Yang macam tadi jiran yang buat, sebab dia pernah ambil rumah tu. Dia yang cadar, saya tak tahu, dia yang cadar. Yang ketiga, kalau degil kita bakar.
Kita bakar je lah. Jadi kalau Ustazah rasa nak muntah ke, nak menjerit ke, nak apa ke, Ustazah kena pelepah. Jangan duk tahan, jangan duk rasa malu, jangan rasa apa. Sebab kita nak berubat. Kan? Jangan rasa malu, jangan rasa segan. Boleh? Baik. Kita harap semoga Allah SWT selesaikan masalah ni. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh seseorang lebih daripada zikrullah untuk menyelamatkannya daripada azab Allah. Ditanyakan, walaupun jihad di jalan Allah, baginda bersabda, jihad pun tidak boleh mengatasi zikrullah untuk menyelamatkan seseorang daripada azab Allah, kecuali seseorang itu berjihad dan terus berjihad sehingga pedangnya patah. Barulah jihad pun boleh menyamai zikrullah untuk menyelamatkan diri daripada azab Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku melakukan sesuatu terhadap hamba-Ku sebagaimana sangkaannya terhadapku. Apabila dia mengingatiku, maka aku akan bersamanya. Jika dia mengingatiku dalam hatinya, maka aku akan mengingatinya dalam diriku. Jika dia mengingatiku di dalam perhimpunan, maka aku akan mengingatinya dalam perhimpunan yang lebih baik, yakni perhimpunan para malaikat. Seseorang hamba yang menuju ke arahku sejengkal, maka aku menuju ke arahnya sehasta. Jika dia datang kepadaku sehasta, maka aku datang kepadanya sedepa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. Keterangannya, masuk hadis di atas ialah sesiapa yang melakukan amalan soleh untuk menghampirkan diri kepada Allah, maka Allah akan lebih lagi menghampirinya dengan rahmat dan pertolongannya. Semoga kita dapat amal dan sampaikan. Kak ada rasa apa? Selesa? Okey ya. Dekat kaki ada rasa pergerakan apa-apa? Tak ada. Okey. Okey je. Sekejap Boleh sekejap Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seseorang hamba mengingati aku dan bibirnya bergerak-gerak kerana mengingatiku, maka aku, kata Allah, bersama dengannya. Sayyidina Abdullah bin Bush meriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum hakam syariat sudah banyak yang mesti diamalkan, tetapi beritahulah kepada saya amalan yang saya boleh jadikannya amalan tetap saya. Baginda Nabi bersabda, basahkanlah lidah kamu dengan berzikrullah pada setiap masa. Semoga Allah SWT bagi hidayah dapat amal dan sampaikan, insya-Allah. Ada rasa apa kak? Ada rasa, alhamdulillah. Mana pokok tu tak ada. Bermana? Pokok tu tak ada lah. Kita tengok sikit lah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Bila je nak? Saya baca untuk semua sekali. Berdua no? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Qala Musa ma jitum bihis innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalan mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa rasa waktu baca tadi? Kalau rasa panas kepala, kalau rasa sejuk kaki, jantung berdebar ataupun mengantuk. Bagaimana pokok tu memang tahu. Kalau tak ada memang tak ada. Ada rasa apa? Ya? Tak apa. Yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat Allah. Jadi kalau macam tu, saya dah doa siap dah dalam madu dan soda ni, kan? Madu dan soda makan sebelum tidur, bangun tidur. Nanti dia orang akan terang, kan? Jadi Ustazah kena bawa sentiasa pergi kelas ke pergi mana ke, sentiasa ada dalam beg. Spray, nanti spray dalam mulut caca. Dia tak sedap lah, memang tak sedap sebab saya memang tak campur apa-apa. 1% minyak sauda. Jadi bila Ustazah rasa pelik je, Ustazah spray kat depan. Di sapu tu boleh sapu juga kat mana-mana tempat yang nak disapu, kan? Bila nak bersama pun boleh sapu juga, bersapu juga di situ. Dan juga tempat sakit lah, tempat kaki apa semua tu boleh sapu juga. InsyaAllah kita tengok apa berlaku. Nak balik mengajar Sarawak bila? 16. Oh, Tak tahu lagi sebab yalah sekarang ni tengah ganas ni. Sebab tiket pun banyak yang kena cancel. Yalah suasana sekarang ni kan. Tapi rasa nak tinggal ni rasa itulah. Habis tu belajar bila habis? Saya dah tengah belajar lah. Saya bikin plan buat master. Buat degree lagi. Dan 3 ni insyaAllah. Oh. 3. Baik. Cuma praktikal lah. Lepas tu nanti surat nikah boleh bagi untuk mohon balik kan. Tapi baru je kan pergi mengajar. Masuk tahun 4 lah. Biasa tahun 5 boleh mohon lah kan. Sekarang ni pun boleh mohon lah. Jadi macam tu lah. Jadi insyaAllah lah. InsyaAllah harap masalah ni akan selesai. Rumah tangga akan lebih harmoni. Boleh hidup macam suami isteri orang lain. Cumanya bulan 12 baru ni daripada awal tahun perkahwinan, bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai bulan 10, dekat 10 pasang, masalah tak ada setubuh. Bukan kak aja, bukan abang aja. Orang ni pun masalah yang sama juga. Tak ada macam mana kita nak naikkan nafsu kita tu? Tak apa, nikah tak sihat. Sebab tu saya terang tadi tu. Dia ada bungkit dengan benda tu sama. Saat dia kalau macam sebenarnya dia punya betul tu macam saya cakap tadi kan, dia tak tahan lama. Dia tak kita pun tak tahu nak ni sebenarnya. Kita pun macam confused kan, macam ada benda ni ke ataupun yang kita punya masalah. Jadi macam tak cakap tadi, dia berkait-kait. Dia dua faktor. Sama ada faktor sistem macam komputer kan, macam kereta sistem wiring problem pun jadi faktor juga. Satu lagi
satu lagi sebab gangguan, takut ada gangguan. Tapi kita ulama-ulama yang tawaduk kata selesaikan masalah kamu dengan amalan agama. Jadi sauda amalan agama, doa amalan agama, madu amalan agama. Jadi kita tengok apa berlaku. Sekarang ni kak tak makan lagi, sauda abang yang makan seorang kan. Jadi lepas ni makan sama-sama, kita tengok apa berlaku. Jadi kalau boleh 21 hari kita cek balik. Tapi oleh kerana kak dah nak balik sana, kalau kata tak balik bolehlah 21 hari boleh cek balik. Kita tengok apa berlaku. Situ kak boleh cerita lah, abang boleh cerita lah apa yang berlaku. Sama ada dah boleh setubuh ke, tak boleh setubuh ke. Ada orang 5 tahun tak boleh setubuh dah. Ada orang 9 tahun. Profesor, dua-dua profesor. Tak boleh setubuh. Jadi ini bukan perkara biasa. Bagi saya, orang kalau cerita dengan orang tak percaya benda ni. Sebab orang anggap bila kahwin, mesti orang usik kan. Bila dapat adik ni, bila dapat adik, mesti orang tak sabar nak tunggu. Tak sabar, bila dapat adik ni, kan orang katanya macam tu kan. Jadi sabar dulu, jangan cerita apa-apa lagi. Sebab kalau cerita pun dia orang tak faham. Yang penting ikhlas mengikhlaslah di atas satu sama lain. Okey, kita tengah ada masalah. Orang kata kita dah nikah, inilah jodoh kita. Takdir Allah, inilah jodoh kita. Jadi kita sama-sama ni lah. Dan benda ni tak perlu cerita pada semua orang. Dia tak faham. Nanti satu hal pula dia kata, timbul satu final lah. Kau mati lah. Macam tu, tak lalu bangga. Macam-macam orang akan buat cerita andaian kan. Sekarang ni tak ya. Banyak doa dengan Allah, merayu dengan Allah, merintih dengan Allah, menangis dengan Allah. Kan, gembirakan Allah dengan zikir, selawat, istighfar banyak-banyak. 20 tahun, 30 tahun hidup, kan, tak pernah setubuh kan. Jadi, sabar sat lah, sabar sat. Nak buat macam mana? Kan? Kita pun nakkan zuriat, nakkan keturunan kita kan. Sabar sat, anggap ni adalah kenangan. Dia ada 2-3 benda. Kadang-kadang saya minta maaf ni. Saya dulu pun 2 minggu juga baru jumpa sebab tak reti. Saya dulu. Sebab saya dulu tak reti. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya pun tak reti juga. Itu saya cakap ikhlas itu atas saya tu. Sebab kita tak biasa. Bagi orang dah biasa lain lah. Kan saya tak biasa ikhlas. Saya tak tahu macam mana nak buat. Tu saya cerita lah kelemahan saya tu ikhlas. Saya sendiri pun dulu 2 minggu baru jumpa lubang. Sama-sama tak biasa. Jadi pun jadi faktor juga kan. Minta maaf lah. Jadi kerjasama lah. Kalau dua-dua pun tak tahu. Jadi sama-sama tak tahu. Anggaplah ni satu kenangan lah. Untuk kenal mengenal, untuk kan kita tak pernah tengok. Tiba-tiba tengok kita dah pancut. Alah hai, baru tengok dah pancut. Minta maaf kan, benda dah pancut kan. Tak boleh pancut juga. Iyalah, isteri nak pegang pun takut Yang ni okey. Macam kita okey. Tak ada masalah. Cumanya bila nak letak aja. Cumanya kita tersungkur di pintu syurga. Jadi okey, tak apa, faham. Jadi sama ada tak pandai, kan? Mungkin juga faktor tak pandai. Kan? Ataupun isteri takut pun jadi juga. Takut, tak biasa kan? Saya macam bukan sekarang ni. Saya okey memang, tapi bila nak ni macam tu, memang kita okey. Tapi bila nak ni, saya jadi macam perasaan saya pun jadi lemah. Hilang. Dia kan dalam video saya tulis hilang current. Dia mati enjin sebelum parking. Macam tu lah. Tu maksudnya macam tu lah. InsyaAllah saya doa lah. Kita doa lah. Kita pakai doa lah. Dia kadang-kadang satu kes lagi, kadang-kadang bila kita beromen lama sangat pun dia jadi jemu juga. Bila kita terlalu lama sangat beromen, kan? Maksudnya macam mana yang terbaik? Beromen maknanya kita bersentuhan, berpelukan, itu satu tuntutan juga sebab kita bukan binatang. Apa matlamat kahwin? Matlamat kahwin ni untuk menghalalkan benda yang haram. Satu, matlamat yang jelas.
Kebetulan kita pula tak pernah tengok kan. Dia orang lelaki ni saya lah, bila tengok Allah macam tu rupanya, kita pun dah tak boleh kawal, tiba-tiba dah habis dah cerit lemik dah. Dia adalah tu sebahagiannya, saya cakap secara umum lah kan. Orang perempuan pula ada yang takut. Ada kes pelanggan saya 5 tahun kahwin tak boleh setubuh. Pasal apa tak boleh setubuh ni? Saya takut Ustaz, saya takut. Takut apa? Takut dia tercabut tinggal dalam. Ada juga, ada kes. Dalam konteks ni. Jadi sebab tu orang kata pelik lah, mereka tak percaya, tak pernah didedahkan benda ni. Yang kedua, 5 tahun kahwin, sikit je. Celuk sikit, 5 tahun. Jadi bila saya tanya, bila Mai tu ada masuk untuk dapatkan anak kan, dah kahwin 5 tahun tapi tak dapat anak kan. Tanya sembang rupanya dia celuk kepala je. Sebab apa? Isteri takut sakit. Macam-macam. Ada setengah tu ustazah juga balik Mesir juga. Dia sakit. Bila bersama dia jadi sakit. Jadi banyak masalah rupanya. Jadi cumanya saya boleh beritahu macam ni saja. Benda tu dia macam lubang hidung tau. Jari ni pun masuk. Lubang hidung kan. Orang kata kalau bahasa Inggeris kata apa? Fleksibel. Fleksibel kan. Jari ni pun boleh masuk. Jari kecil pun boleh masuk. Jari kecil pun masuk, terasa juga. Jari besar masuk pun terasa juga. Dia sama je sebenarnya. Tak perlu nak takut lah. Tak perlu nak bimbang. Sebab Allah Ta'ala dah buat tu dah terbaik lah. Bayangan syurga. Walaupun syurga tak ada nak dibayangkan, tapi nak ceritanya dia bagi sedikit bayangan bahawa di dunia ni ada sedikit kenikmatan, yang di akhirat nanti kenikmatan yang kekal selamanya kan. Taza rasa takut kau? Itu ya. Bila takut sangat dia hilang nafsu pun boleh jadi juga. Maksudnya kalau macam dia berkesan kepada saya, dia bagi kesan lah. Sebab bila dia tak ada mood, kita boleh nampak kat muka dia. Di segi psikologinya kita tengok, alah dia dah tak ada mood dah. Jadi kita orang lelaki ni kena kontrol sini, kontrol otak kita kan. Sebab tu belai dengan kasih sayang, jangan gopoh. Walaupun dalam video saya nasihatkan kalau boleh malam pertama tu 2-3 kali, 2-3 round. Dan orang lelaki jangan kalah, supaya maksud saya cakap macam tu supaya hubungan ni harmoni. Sebab orang perempuan kalau dia tak puas, nanti dia dendam dengan kita. Kita orang lelaki setiap kali bersama kita akan pancut. Jadi perempuan tidur saja, dah nak kena mandi, nak kena basuh dan macam-macam. Jadi dia akan dendam. Tapi tak apa, oleh kerana sekarang ni dah sama-sama faham, memahami dah ada masalah. Jadi abang kena kontrol otak. Otak abang relax, boleh dengan kasih sayang. Wahai Allah, untuk nak dapatkan tu macam mana? Jadi hargailah anugerah Allah ni. Bila pegang isteri, pegang pipi isteri, Masya Allah, cantiknya isteri aku. Terima kasih ya Allah kau bagi isteri yang cantik pada aku. Kan? Pegang kat mana pun macam tu. Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kau buka pintu hati kami, masukkan kasih, masukkan sayang, masukkan keikhlasan. Supaya kehidupan kami berkat, kami dapat melahirkan zuriat-zuriat yang berkat untuk beriman pada Engkau ya Allah. Selalu berhubung dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Kan? Sikitnya cantik ke isteri Allah bagi, sikitnya handsome ke Allah bagi suami. Tutup dah cerita lama. Cerita lama tak perlu dikenang. Jangan duk baik sangat. Ni bukan makbul saya ni. Tu rumah dia dalam kampung ni. Itu pun boleh jadi kiok juga tau. Sebagai contoh isteri bagi tahu, abang dulu saya pernah tunang tau. Oh baiklah konon. Oh iya ke? Kami putus sebab apa ini keluarga dia tak suka. Oh tu rumah hutang tu lah. Itu yang pakai kamera tu tunang saya dulu. Perasaan kita dah terkoyak tau. Bila dah terkoyak, terasa dah kiok dah. kesan lah. Dia kesan. Dia kesan. Jadi cerita-cerita lama tutup. Habis dah. Hakikatnya sekarang inilah jodoh aku. Jadi tak perlu cerita-cerita lama-lama, tak perlu cerita. Putus cinta kah, putus tunang kah, tapi ini ex-wife, girlfriend, boyfriend tak perlu cerita.
Tak perlu cakap. Sebab kita dah kahwin, kita dah nikah, kita jagalah hati masing-masing. Gambar kita dengan maru-maru kita lama-lama ke, buang. Habis dah. Tak perlu dikenang dah. Itu semua maksiat semua. Yang tak maksiatnya ni dah angkat nikah. Okey ha? Jadi sekarang ni dah timbul satu kes tau. Tak takut. Bila Kak takut, Kak akan tunjuk reaksi dia tak selesa. Bila tak selesa, syaitan masuk dalam kepala, bini hang tak suka kat hang. Macam dia tak bagi respon, tengok dia macam tak mau je. Orang ingat benda ni mudah bagi orang jahat. Orang jahat biasa duk zina, dia anggap benda ni biasa. Tak kisah. Tapi bagi kita tak biasa ni, takut. Kita orang lelaki pun takut juga. Takut macam mana? Tembus tak tembus ni, jadi tak jadi ni, kita pun takut juga. Saya perasaan. Berkesan. Timbul tak perasaan tu? Takut. Dia takut macam mana nak buat, macam mana nak tekan. Buatlah pelan-pelan. Bismillah. Kak kena bersedia. Sebab tu Allah Ta'ala buat sarung dia elok dah. Sarung tu tempat dia dah. Jadi insya-Allah masalahnya akan selesai. Boleh Boleh dengar? Alhamdulillah, seronok tengok orang baru kahwin ni. Dan benda ni bukan ini benda pelik. Ramai dah duk main jumpa saya. Ramai dah. Ramai juga yang tak boleh subuh ni sebab dikhianati. Dikhianati ni maksudnya sebagai contoh. Contoh tau. Ustazah pernah ada power tau. Contoh. Tiba-tiba Ustazah putus dengan dia. Maka orang tu sihirkan Ustazah supaya orang lain tak boleh ambil Ustazah pun boleh jadi juga. Dia ada makwa. Kan contoh ni. Orang handsome kan tiba-tiba kawan tu duduk berangan suruh dia masuk dia dengar kahwin dengan Ustazah. Dia sihirkan dia. Maka tak boleh pakai pun jadi juga. Orang kata kunci nafsu. Tapi sebenarnya kalau berlaku macam tu, wahai Allah, aku serahkan penzalim ini kepada Engkau. Kan? Mereka dah zalimi kami. Kan? Aku serahkan mereka ni kepada Engkau. Aku tak mau ambil tahu. Jadi urusan Allah untuk nak bagi azab atau nak bagi hidayah pada mereka. Kerja kita matikan sihir tu. Contoh. Jadi dalam madu saudat tu saya ada maksiat dah. Okey nah? Sebetulnya tak ada takut lah. Bila takut, peranan suami lah untuk nak belai. Jadi belai lah pelan-pelan. Tak payah kelang kabut. Kesian kawan takut. Kita pula bila dah lama sangat kita jadi ni. Orang lelaki kan. Orang lelaki nak tak ada perasaan nak belojor sikit kan. Semua lelaki macam tu lah. Tak mau pula dia dah makan madu, dia dah sihat elok. Tak pernah sabar, dia kiok sebenarnya. Otak dia ada. Sebab sini dah okey. Ni tu dah okey. Dia ada yang tingkat mana? Sini. Nombor 8. Nombor 8. Apa dia? Kan dia punya hormon ni. Hormon ni maksudnya sekali dengan yang ni. Sekali dia bagi kesan di situ dan juga di pankreas. Kita boleh agak lah. Macam ni tak okey. Saya acik kat jari. Dia pun sama juga. Saya tak nampak. Tak nampak? Nombor 8 dengan nombor 1. Macam tu confirm. Tunggu dengar lah. Dia mesti tak boleh agak. Boleh agak lah. Saya tadi ketahanan. Tu dengan ni dah okey. Sekarang ni otak je lah. Ketahanan ni apa? Itu immune system. Tahanan badan. Dia tak ada berkait dengan situ. Yang berkait dengan situ. Berkait dengan situ nombor 8 dengan nombor 1 ni. Ni dah okey dah. Ni dah okey dah. Sekarang ni nak elok kan? Tegang elok kan? Tegang elok. Cumanya bila nak letak aja dia lemah. Faham. Jadi sekarang ni abang ni okey. Cumanya abang kena kontrol sini je. Saya betul sebab perasaan. Perasaan. Sebab bila dia ni saya jadi perasaan dia down.
Entah saya fikir LMH. Yalah, dia ustazah. Dia ada perasaan malu dia. Tapi sebetulnya inilah keistimewaan, syukur, alhamdulillah. So saya risau yang tu lah. Tak apa. InsyaAllah. Sekali petang lagi lepas makan nasi tengah hari sekali. Start balik. Tapi siang hari tak best lah. Pasal takut lagi orang main. Apa balik bila weh? Masuk ketuk pintu. Pun tak boleh juga macam tu kan. Terus jadi tutup juga. Woi, ni Pak Lang mai weh. Allah, kita baru nak mula. Jadi kalau agak ni korban saat sewa sini ke kan. Dekat kat masjid ni kan, masjid Markapas kan ada mesra tu ahli jemaah masjidnya. Jadi rehat dulu. Bila balik, maklumlah pengantin semua orang nak tengok, semua orang nak jumpa. Jadi macam Memang terganggu tak boleh. Orang perempuan dia akan rasa malu, kan? Orang lelaki dia muka tak malu. Tapi bila macam tu dia terkejut. Semua lelaki macam tu. Jadi rehat dulu. Kan? Ala-ala contohlah saranan sahaja. Kan? Mesti ramai duduk nunggu, nak ajak makan tengah hari. Orang nak ambil berkat pengantin. Boleh kawan lah? Faham dah? Sekarang ni faham dah bab tu? Itulah. Boleh lah? Faham lah? Jadi sekarang ni hargailah perhubungan yang suci murni ni, kan? Layarilah dia dengan sebaiknya, dengan gembirakan Allah, gembirakan Nabi setiap saat dan ketika, sama-sama menasihati, menghormati. Boleh lah? Tak perlu nak dicerita pada semua orang. Saya kadang-kadang saya bukanlah fikir itu sangat. Kadang saya lebih pada yang macam kita kasih sayang lah. Saya bukanlah kata benda, kadang benda tu saya tak terfikir. Tapi benda tu dia datang. Dia fitrah. Dia set bukan nombor satu tau sebenarnya. Saya tak fikir itu sangat. Tapi dia penting tau. Saya tak fikir tu. Tapi bila kita macam Ustaz kata bila sihat, benda tu dia datang kan. Cumanya bila time saya nak ni dia macam mungkin kita tak set lah. Kena set lah. Dia tak set dia tak boleh lah. Kita jadi kita kesian dekat dia kan. Tak boleh lah macam tak boleh lah macam tu. Kena set lah. Kita orang lelaki bila otak tak set, dia kadang tak masuk. Abang ni pun kawan duk tunggu lama. Okey. Dia kena main-mainnya, main macam kawan-kawan. Macam kawan-kawan. Macam saya anak saya baru 9 dah. Anak saya baru 9 dah. Tapi saya anggap kami macam baru kahwin je. Bila tengok betih, bila isteri saya garu ke apa kan. Macam-macam tengok TV lah, tiba-tiba dia garu ke apa kan, kain dia terbuka. Alamak, cik, yang tidur betih tu geram. Jom macam tu. Tengok betih pun geram dah. Sebab saya beranggapan setiap hari saya pengantin baru. Walaupun saya dah ada cucu. Saya bersyukur dengan anugerah Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau bagi isteri yang menenangkan hati aku. Kau bagi isteri aku yang sentiasa senyum pada aku. Kau bagi isteri aku yang seronok lah, yang seronok. Sekarang ni alhamdulillah ada cucu dah saya. Tapi macam pengantin baru hari-hari. Selang sehari 2 hari, kadang tiap hari. Walaupun dah ada cucu. Sebab kita menghargai anugerah Allah kat kita. Boleh azam baru, semangat baru, anggap hari ni pengantin baru. Anggap macam couple, macam pak makul. Dan saya tidak kata tetap atas kaki je. Saya Naya isteri saya. Itulah. Kadang-kadang dalam hutan bila ni macam couple-couple, kita anak ramai. Cik, hantar pergi tunggu Ustaz dekat situ. Pasal apa? Tolonglah Ustaz. Dia faham dah. Pergi tunggu Ustaz. Rumah saya ada bilik-bilik kan. Okey. Anak-anak kecil-kecil ni kan. Cik, buka channel kartun Ustaz.
Apa pula cerita kartun ni duk tengah ni kuliah agama ni. Ya bukan Ustaz. Dia pun kartun. Anak-anak pun kumul. Waktu kuliah agama anak-anak apa ni berselera kan. Berselera payah. Saya lebih kepada macam benda tu perasaan yang tak ada benda tu. Semuanya benda tu rasa perasaan dia yang tu tak ada macam tu. Dia bukan tak ada sebab abang tak set dia. Macam saya set saya ni macam dengan pasangan kekasih yang sedang bercinta. Kan waktu tu curi sedap, benda curi benda sedap. Jadi abang kita, cik, tukar channel Ustaz. Sebab kita lelaki ni dia tak tentu waktu. Dia tak tentu waktu bila rasa nak. Tambah pula macam saya sibuk macam ni. Memang pagi petang macam ni duduk kat kedai ya. Kan duduk layan masalah orang. Jadi bila balik tu, cek. Cek masuk bilik hujung Ustaz. Bilik kami sini. Tapi masuk bilik hujung Ustaz. Pasal, buat apa? Aduh lah. Tolong Ustaz. Sekali dia pergi. Bila anak dah kumpul apa semua dia pergi dulu. Sekali saya pergi. Kita main-main. Main-main. Inilah tempat kita nak lempiaskan nafsu. Kan halal dia apa nak. Apa-apa nak cuma yang dia tak cakap. Betul? Fitrah manusia memang macam tu. Kan kan? Nak kan? Nak. Jadi setting balik. Ini tanggungjawab dah. Ini tanggungjawab. Kata akhir ni. Kalau kita tak boleh nak tunaikan tanggungjawab, dia pergi buat agama, bagi tahu tak boleh tunaikan tanggungjawab, habis. Kena usaha lah. Sian dia duduk tunggu. Dia punya sistem dia macam mana dia ni? Sistem dia terkait tak ni? Ada kena tu lah abang makan seorang, tak bagi dia makan sama. Patutnya dia lebih awal lagi. Barulah best bila tahu. Dia kena servis doang. Tak apalah makan madu sauda. Madu sauda saya nak siap dah untuk servis balik semua sistem ni. Termasuk juga matikan sihir santau saka sekali. InsyaAllah. Boleh nak? Boleh? Ada nak tanya lagi? Okey. Saya ni kalau macam suami isteri ni, macam dia nak sampai tu paling minimum masa yang diperlukan. Dia tak ada masa. Ada orang seminit, 2 minit dah sampai dah. Ada orang dia ambil masa yang lama. Kan? Macam tu juga. Jadi kita jangan anggap bila lama tu best dah, tak semestinya. Yang penting kita sampai klimaks. Jadi sama-sama bekerjasama. Yang penting isteri sampai klimaks, yang suami pun sampai klimaks. Jadi Kak kena cerita dengan abang tempat mana yang Kak suka dibelai. Okeylah. Paling utama kena banyak main di payudara lah. InsyaAllah akan cepat terangsang. Jadi peranan abang mungkin Kak malu nak bagi tahu. Jadi saya minta maaf lah, saya kena cerita lah benda ni. Anggaplah saya sebagai orang tua kan. Jadi abang kena kuat isap di sini ya. Sebelah pegang, sebelah isap. Dah buat belum? Tak buat? Tak bagi? Tak buat? Buat. Bila buat tu Kak rasa apa? Best tak? Dia macam dia macam dia malu ni. Sebenarnya dia malu. Ni yang mahal ni. macam tak dalam macam saya macam kata kan macam cakap saya tak tahu, saya macam confused benda ni. Kata tak ni nak kata ni saya jadi macam ni pula macam okey. Yang paling penting salah satu faktor paling penting kebersihan ni maksudnya apa? Sesuatu kita nak bersama, badan kita kena bersih. Paling penting kena wangi. Pakai bedak, pakai minyak wangi, penting sangat. Sebab bila kita dapat kesan sesuatu yang tidak enak, dia pun boleh hilang nafsu juga. Jadi pandai-pandai jagalah. Pandai-pandai jaga diri kita.
Kalau saya tengok orang lelaki yang banyak bulu ketiak. Muntah dia. Saya tak mau dia. Itu maknanya diri saya. Jadi kena faham. Kalau suami tak suka jenis bulu ketiak, kita kena buang. Dan Nabi pun suruh buang, tak boleh lebih pada 40 hari. Contoh, ada juga orang lelaki, dia suka isteri dia ada bulu ketiak. Dia anggap dia sebagai perangsang bagi dia. Jadi benda ni kena bincang bersama lah. Kena bincang bersama. Ada isteri dia tak suka suami dia merokok. Bila merokok dia rasa tak best. Jadi suami kena berusaha tinggal rokok lah. Kebersihan pun penting juga, bau-bau badan dan sebagainya. Banyak benda lah nak kena belajar rupanya nak kahwin ni. Okey dah. Okey, ada lagi nak tanya. Tanyalah. Nak tanya dengan orang lain, orang bukan nak jawab, nak cerita dah benda-benda macam ni sekarang ni. Sepatutnya ni kerja untuk tua. Tapi kalau macam suami buat macam apa untuk kat saya, tapi saya macam kurang rasang dong. Kurang rasang? Dia macam Kak kena kosongkan pemikiran kak jangan ingat apa masalah kak jangan ingat apa sakit kak jangan ingat. Kak kena kosongkan, wahai Allah, ini tanggungjawab aku, ini amanah aku. Itulah. Tapi tak apa, nanti sebelum balik kak, kebetulan kak memang tak sihat mana. Nanti kita sebelum balik kita doa balik lah. Tengok suami duk pegang tangan macam tu, kak duk kena awal lari. Suami nak sangat lah tu. tak ada lah. Sayang dia kakak je. Alhamdulillah. Dia kuat malu ni. Tapi kak nak faham, sekarang ni kak dah ada suami tau. Kak dah ada suami, kak dah ada tanggungjawab kak dah. Dia dengan saya dia okey, tak ada masalah. Semua itulah masalah. Saya pun tak tahu konflik sama ada perasaan ke, gangguan ke. Ada sama ada memang saya tak sihat. Hakikat sekarang ni dah akad nikah. Ya. Kalau dah perasaan tu ada atau tak ada, kena usaha bagi ada. Sebab hakikatnya dah akad nikah. Dah akad nikah, ada amanah, ada tanggungjawab dah. Sebab benda ni dia kejap ada siapa-siapa pun sama. Kadang main rasa nak marah, rasa nak benci, dia macam-macam dia ada. Itulah mainan syaitan. Jangan layan. Anggap inilah amanah Allah pada aku, wahai Allah. Silap mana aku ni sampai aku timbul rasa syak pada isteri aku, timbul syak pada suami aku minta ampun ya Allah. Aku minta ampun di atas kesilapan aku, dosa-dosa aku yang terdahulu. Kau harmonikanlah. Kemarin macam satu orang baru setahun kahwin dah. Baru start anak baru kecil, nak masuk 2 tahun dah nak cerai. Kemarin pasal apa? Tak tahu, rasa tak suka. Jadi bila orang tak ada agama, dia buat dosa nak cerai. Dia anggap itu jalan yang terbaik. Sebenarnya Allah Ta'ala tak suka cerai-cerai. Itu ujian sebenarnya. Ujian. Okey kak Boleh? Tak ada kita. Cerita aja. Tak kalau kita macam bersama perempuan yang bila macam lelaki nak masukkan dia memang kena keluarkan benda yang banyak. Tak semestinya banyak. Tapi Sebab mesti ada. Mesti ada, nanti kak sakit. Nanti orang perempuan akan sakit. Jadi sebenarnya kadang-kadang bila kita pegang tangan pun lendir itu dah keluar dah. Sekarang ni bila pegang tangan apa sentuh tak keluar. Tak. Tak keluar. Okey. Dia kadang-kadang bila kita pegang tangan macam kita bercinta waktu sebelum kami kahwin kan, memang kami macam ni lah, kami macam memang ni kan. Ni jadi macam tak ni. Bukan tak ada. So tu nak cakap guna ya, ni faham. Janganlah kita baru kahwin ni tak ada pengalaman. Itu saya kata tadi, dah 20 tahun, 30 tahun dah hidup tak biasa kan. Anggaplah ni satu pengalaman baru. Dan niat yang satu aja untuk nak sempurnakan agama. Faham kan? Nak sempurnakan agama, nak lengkapkan agama dengan perkahwinan supaya dapat menghalalkan perkara yang haram dan dapat melahirkan anak-anak zuriat-zuriat untuk nak mengesahkan Allah. Boleh nak? Nabi pun pesan, datangilah isteri kamu dengan kasih sayang, dengan ciuman. Macam dia
macam naik tu. Kemudian dia macam jatuh balik tu dia macam mana? Dia Normal ke ataupun normal. Dia naik lepas tu dia jatuh balik. Dia jatuh balik. Normal. 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 Dah tak biasa. Jangan anggap dia masalah. Bila abang tak anggap dia masalah, itu yang merosakkan tu. Itu normal. Dah kita tak biasa kan. Abang dulu belajar kereta terus boleh bawa kereta kan? Tak kan? Abang dulu belajar motor, belajar gerek, terus boleh naik gerek Tak, dia jatuh dulu. Kan? Dia tersemam dulu. Macam itulah kita benda ni pun. Walaupun benda ni orang anggap benda mudah, tapi sebab yang kena macam saya tahu betul sebab sebelum ni kita pun tak terfikir benda ni, kita anggap ada mudah kot. Jadi bila ni kita jadi Dia dah kahwin ni. ni payah juga rupanya. Memang payah. Ada orang boleh masuk hospital tu. Jangan main. Pasal terlalu gelojoh kan, terlalu nak lepas geram, nak lepas nafsu sampai kena pergi jahit macam-macam. Jangan main-main. Sebab tu kita kena kontrol lah, kita kena faham. Aku bersama dengan isteri ni sebab ini perintah Allah, perintah agama, perintah Nabi. Bersamalah dengan kasih sayang, bukan nak lepas nafsu. Contoh. Macam itulah. Jadi tak apa, insya-Allah betul balik niat lah. Doa dengan Allah, minta dengan Allah. Boleh. Lagi ada tanya lagi, tak apalah. Bukan kalau nak tanya lagi tanyalah. Tapi Kak Sebab saya cuba macam nak naikkan rasa untuk keluarkan cecair. Tak, dia keluar dengan sendiri Kak. Kak tak perlu risau. Tapi sekarang ni Kak kena fokus 100% terima hakikat inilah suami Kak. Suami pun kena fikir 100% inilah isteri yang dianugerahkan Allah, inilah hadiah yang paling istimewa. Tak perlu nak kenal hak lain-lain lagi dah. Tak perlu nak fikir apa-apa lagi dah. Bergembira lah, orang kata. Bergembira lah di atas anugerah Allah ni. Boleh bang? Okey. InsyaAllah. Dah akad nikah, ada bukti bawa kad nikah apa semua? Tunggu surat kat ni kan tak dapat Tak dapat lagi lah. Surat lah. Surat tu bawa lah sebab muda lagi. Tak kira orang pergi cekup, malu kat orang. Payah juga nak jawab bila kita tak ada hitam putih ni. Sebab dia dah empat cakap banyak. Pergi dekat pejabat agama bincang ke sana. Sudah pening bala. Tak kira orang ambil gambar ke viral. Orang tak tahu kan. Jadi surat tu bawa lah. Bawa sentiasa. Boleh? Ya. Ya. InsyaAllah. Best. Best sebab apa kita dapat belajar satu pengalaman baru kan. Bersama-sama. Okey nah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, minta dengan Allah, semayah doa dengan Allah. Doa nak setubuh, macam mana doa nak setubuh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan. Jannibna syaitan ma razaqtana. Sampai lama dah. Bersedia lama dah nak kahwin ni. Jadi hargailah. Saat-saat minta izin tengok tangan Kak. Tengok tangan. Angkat. Terbalik kan. Yang abangnya. Ni saya nak beritahu. Yang kakak tadi kukunya reput, tangannya penuh dengan kudi. Ni cantiknya tangan, ni cantiknya tangan. Jadi satu kalau dia dengan kasih sayang. Nah. Jadi Allah dah bagi dah. Inilah hadiah daripada Allah. Tengok mereka pun baru kahwin setahun. Tapi bayangkan dengan isteri dia, dengan tangan dia berkudi, dengan tangan berput, berdarah. Sian tu ada kat luar. Ada syukuri. Isteri syukuri suami. Alhamdulillah Allah Ta'ala dah bagi sikit dia handsome dah suami. Ini saya boleh datang balik lah untuk Selepas dulu 1 hari kita cek balik. Cuma saya yang ni saya punya saya punya masalah yang atas ni, bawah ni. Bawah ni dah okey dah. Cuma yang atas ni paru-paru, usus besar, saraf, saudara. InsyaAllah. Dan tu saja. Ya. Nah. Yang atas, yang bawah dia. Yang bawah ni kolesterol. Kolesterol ni. Tak madu yang
Itu yang tu dia boleh pakai berapa bulan tu? Dia satu Dia set memang makan untuk hari tak? makan hari dulu. Dia kalau kita Satu- selang-selang pun dia beri kesan juga. Bagi kesan juga. Makan dulu, bagi sebih dulu, bagi selesai masalah dulu. Bila dah sihat tu bolehlah nak selang-selang. Satu set tu untuk satu orang. Berapa bulan? Berapa lama tu? Kita target 21 hari ke atas. Maksudnya madu tu kan tak Kalau boleh makan. tu berapa lama tempoh dia boleh habis? Maksudnya sebulan kena satu dose. Peringkat permulaan ni mungkin macam tu dulu. Peringkat permulaan ni sebab nak sebih balik ni, bila dah right 90% right boleh selang-selang. Nah. Boleh nak? Yang tadi nak? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Masih nak? Okey Kak. Masih Kak.